Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang terpapar di slide pertama adalah kod khusus DCC 20042 iaitu khusus Plumbing dan Carpentry Laboratory. Nama pensyarah khusus adalah Encik Zainuddin bin Jaafar dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Kami dari ahli kumpulan B1 yang terdiri daripada Encik Nur Asmawi bin Din dan saya sendiri Muhammad Danish Nilmi bin Muhammad Azmi 16 DKA 21F1 086 serta Permilah Anak Perempuan Ega Nadim. Antara agenda dan topik yang terdapat dalam slide pembentangan kami dan kami akan menerangkan tentang pengenalan, penerangan projek, prosedur dan gambar gerak kerja, bahan dan peralatan serta kesimpulan. Pertama kali kita pergi ke pengenalan tentang penyambungan paip selalunya dipraktikkan dengan menyambung batang paip secara lurus atas menukar aras. Hal ini adalah disebabkan mengikut reka bentuk sesuatu bangunan ataupun pembinaan jalan yang telah ditetapkan. Penyambungan paip ini selalunya dihasilkan dengan menggunakan bahan daripada besi galvani atau nama pendek yang panggil besi GI atau PVC dan poli. Selain itu, pelengkap yang digunakan dalam pemasangan alat perpaipan adalah seperti pili, alat mandin hujan, kepala pemercik, air dan lain-lain. Setiap penyambungan paip yang dilakukan perlulah mengikut jenis serta saiz bahan penyambungan paip. Kerja-kerja penyambungan hendaklah dilakukan dengan teliti dan kemas untuk mengelakkan pembaziran air pada pembocoran setiap penyambungan paip. Seterusnya tentang penerangan projek. Pertama kali kita melihat adalah tentang objektif atau tujuan amali paip ini dijalankan adalah untuk bagi pendedahan untuk belajar kepada kegunaan alatan dan teknik kerja yang betul untuk menjalankan tugasan kerja perpaipan seperti yang diarahkan oleh pensyarah khusus. Yang kedua adalah untuk membiasakan pelajar-pelajar mengenai etika keselamatan semasa berada di dalam bengkel paip dan semasa menjalankan kerja-kerja amali paip. Yang kedua adalah keputusan atau proizab. Setelah amali paip, pelajar dapat mengenali jenis-jenis peralatan serta kegunaannya, termasuk cara menggunakan alatan tersebut dengan betul dan selamat. Yang kedua adalah pelajar mampu menjalankan kerja-kerja paip dengan selamat dan pengawasan yang minimum dari pensyarah khusus. Okey, sekian sahaja daripada saya akan serahkannya kepada Permilah untuk selanjutnya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada Tuan Zainuddin. Nama saya Permilah Anak Perempuan Ega Nadim. Nombor matrik saya ialah 16 DKA 21F1075. Saya pula ingin meneruskan dengan prosedur-prosedur yang telah kami laksanakan sepanjang projek amali paip ini dilaksanakan. Prosedur pertama ialah kami juga merujuk contoh projek paip yang ditunjukkan oleh pensyarah khusus kami untuk mengetahui bentuk serta bahan yang digunakan untuk menyiapkan projek paip tersebut. Prosedur yang kedua ialah kami juga menyediakan alatan dan bahan dengan teratur dan rapi. Prosedur ketiga ialah ukur dan tanda bahan paip GI, paip PVC dan juga paip HDPE dengan menggunakan pensel sebelum kerja pemotongan paip tersebut dilakukan. HDP itu boleh juga dipanggil sebagai High Density Polyethylene ataupun paip poli. Kami juga menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh pensyarah iaitu 8 cm. Seterusnya, prosedur keempat ialah potong paip-paip yang telah siap ditandakan dengan menggunakan pemotong paip yang sesuai. Contohnya, kawan saya potong paip poli dengan ukuran 8 cm dengan menggunakan pemotong paip yang sesuai, manakala saya pula memotong paip besi bergalvani. Paip besi bergalvani perlulah diletakkan pada apit G sebelum memulakan proses pemotong. Pastikan paip tersebut diapit dengan kuat dan kemas.
Seterusnya, prosedur kelima iaitu kami juga menggunakan mesin berbenang untuk membuat berbenang pada paip besi bergalvani yang telah dipotong. Kami juga menuangkan sedikit minyak pelinca di kawasan yang hendak dipotong sebelum memulakan proses memotong dan juga semasa memotong paip besi bergalvani itu. Ini bertujuan untuk melancarkan pemotongan paip besi itu dan juga untuk menjaga mata pengasah pemenang paip tersebut. Seterusnya, kami juga meneruskan dengan prosedur keenam iaitu kami juga menggunakan reamer untuk jadikan lubang pada hujung paip besi bergalvani itu bulat kembali. Setelah menggunakan reamer, lubang paip besi bergalvani pun akan berkembang dan bahagian yang dipotong akan dikikir menggunakan pengikir. Kita perlulah mengikir luar dan dalam bahagian paip tersebut. Ini adalah bertujuan untuk mengemaskan dan membuang lebihan-lebihan besi yang tertinggal semasa proses pemotongan itu. Seterusnya, kami juga balutkan sekeliling berbenang tersebut dengan white seal tape sebab kita menggunakan pita paip tersebut adalah untuk mengelakkan kebocoran pada sambungan paip dan mengukuhkan sambungan paip. Seterusnya, kami juga meneruskan dengan memasang penyambung paip HDPE ataupun paip poli. Untuk itu, kami juga menggunakan tangan untuk mengetatkan paip tersebut. Dan kami juga menggunakan gum pipe untuk memasang penyambung paip PVC. Di sini, kami juga menyiapkan penyambungan semua paip tersebut. Akhir sekali, kami juga mengunci paip yang telah kami siap pasang sama ada terdapat kebocoran atau tiada. Ini adalah langkah-langkah yang telah kami lakukan untuk menyiapkan amali paip ini. Kami juga menamatkan kerja amali ini dengan baik dan sempurna. Selepas ini, Abang Asmawi akan menerangkan tentang bahan dan peralatan yang kami gunakan untuk menyelesaikan kerja amali paip ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Asmawi bin Din, nombor matrik 16 DKA 21F 1084. Okey, saya akan menyambung pembentangan untuk bahan dan peralatan. Pertama sekali, terima kasih kepada rakan-rakan saya, Danish dan Mila. Okey. Seterusnya, pengenalan bahan dan peralatan yang kita guna untuk menjalankan kerja-kerja projek pipe. Iaitu yang pertama, minyak pelincir. Ini digunakan untuk semasa proses berbenang. Kemudian kita ada pipe wrench dan adjustable wrench. Ini perengkuh pipe dan sepana boleh laras, adjustable wrench. Okay, ini bahan-bahan yang kita gunakan iaitu pipe GI, pipe PVC dan HDPE pipe atau pipe poli. Okay, seterusnya bahan yang kita gunakan adalah galvanized coupling, fitting equality dan galvanized elbow. Semua ni untuk pipe GI lah. Digunakan untuk pipe GI. Kemudian kita ada bahan yang kita gunakan untuk penyambungan dan yang ini dipasang pada hujung pipe lah, fungsi untuk mengawal penutupan dan pembukaan atau bekalan air. Okay, ini stop tab. Yang kedua, kita ada hose tab, dan ini adalah PVC valve atau ini male adapter untuk pipe PVC. Okay. Seterusnya kita ada male threaded adapter equal elbow. Yang kedua-dua penyambung ini digunakan untuk pipe HDPE, poly pipe.
Kemudian kita ada white tape. White tape ni digunakan untuk sebagai sealant, sebagai seal untuk berbenang sebelum proses pemasangan penyambung dan pipe. Okay, seterusnya kita ada pipe cutter. Boleh digunakan untuk memotong pipe PVC dan pipe poli. Kemudian kita ada wheel pipe cutter. Yang ini pemotong ini kita gunakan untuk pipe GI lah. Okay, kita juga ada pengulir luar atau threaded machine ni digunakan untuk membuat berbenang pada pipe GI. Kemudian kita ada reamer. Reamer ni digunakan untuk membulatkan pipe GI. Maksudnya yang bahagian dalam selepas kita potong tu dia akan ada macam macam mana nak kata tu lah. Dia ada lebihan lah dari pemotongan tu, dia akan mengecikkan saluran di bahagian dalam pipe GI tersebut. So kita gunakan reamer ni untuk membulatkan kembali saluran dalam pipe GI tersebut lah. Okay. Kemudian kita ada PVC glue. Yang ni digunakan untuk pipe PVC, penyambungan pipe PVC. Dan kita ada pengikir parut. Pengikir parut ni biasa kita guna untuk GI pipe lah, selepas kita potong bagi mengelakkan sisi-sisi yang tajam lah bekas pemotongan tu, elakkan dari boleh menyebabkan kecederaan pada jari ke anggota tubuh badan lah. Dia besi ni kadang dia tajam, so kita gunakan kikir parut ni untuk ratakan dia. Okey. Kesimpulannya, kita dah masuk kesimpulan. Okay, setelah semua proses kerja-kerja pipe selesai dengan menggunakan bahan-bahan pemasangan kerja pipe, pipe kemudiannya diuji dengan ujian tekanan air, iaitu pipe atau pipe pressure test lah. Hasilnya pada pipe PVC dan pipe PGI tiada kebocoran. Namun pada pipe CCPE terdapat sedikit kebocoran kerana terdapat satu bahan kecil yang tersangkut dalam pipe tersebut. Oleh itu, proses pemasangan pipe perlu dijalankan mengikut ketetapan dan arahan dengan betul. Kesimpulannya, setiap bahan perlu dipasang dengan lebih teliti dan betul agar air dapat mengalir dalam pipe dengan lancar tanpa sebarang kebocoran. Sekian, terima kasih.